Apa yang disebut dalam kitab ini, dan memuliakan kelahiran Nabi SAW yang mulia itu, maka sesungguhnya menjadi hak tanggungjawab kita untuk menzahirkan tanda-tanda kegembiraan dan kesukaan dengan ingatan yang disukai ini dalam hati kita pada tiap-tiap tahun, dengan cara menyambutnya ketika sampai waktu. Cara mana nak memuliakan Nabi? Cara mana kita nak memuliakan Nabi, tuan-tuan? Kalau kita nak salawat pun tak nak. Kalau kita nak mengeluarkan belanja untuk menyambut kelahiran Nabi pun tak nak. Malah kita marah pula orang yang sambut. Kita tuduh dia dengan macam-macam. Hanya sebab apa? Orang marah. Kita tak ada lain, tuan-tuan. Nak sambut Maulidur Rasul sebab apa, tuan-tuan? Kita gembira dengan lahirnya Nabi. Bersyukur pada Allah. Apa yang salah? Itulah cara nak menunjukkan kesyukuran. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terdapat bertemu dalam kesempatan ini, tuan-tuan, pada tahun yang baru. Barangkali belum lewat untuk mengucapkan selamat tahun baru, walaupun kita bukan, tapi sebab urusan dunia ni semua tahun baru Masihi. Diharapkan tahun baru ni kita ada semangat yang baru, kan? Tekad yang baru, usaha yang baru, semuanya barulah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang lebih baik daripada tahun yang lalu, insya-Allah, tuan-tuan. Dengan semangat baru ni, tuan-tuan, tahun baru ni baru 1 hari bulan, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya ni tersuai, tuan-tuan, penat. Maghrib tadi saya baru sampai daripada Kuantan, sebab jalan jam ikut jalan Bentung. Ya salam, tuan-tuan. Nak muntah, tuan-tuan. Elok sampai rumah azan. Baik, tuan-tuan. Apa pun, kita masih membicarakan bab sambutan Maulidur Rasul. Apakah boleh kita menyambut Maulidur Rasul ini? Kita dah bincang beberapa bulan yang lalu, dan kita sambung lagi pandangan-pandangan ulama tentang bolehnya, harusnya, dan sunnatnya menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Macam kita lah, tuan-tuan, hujan tak hujan, ribut tak ribut, orang kumpul sambut tahun baru. Orang sibuk nak tengok jam, kan? Macam kat rumah dia tak ada jam, tuan-tuan, kat tangan dia pun ada jam. Jadi apa sebenarnya waktu yang berlalu? Waktu yang berlalu, satu, dia tak akan datang kembali. Dan waktu yang berlalu, yang kita lalui itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipertanggungjawabkan. Itu je. Kalau tahun lepas maksiatnya sama macam tahun ni, tak guna, tuan-tuan. Orang sambut tahun Masihi secara besar-besaran, tapi bila time nak sambut Maulidur Rasul, banyak pula bantahan. Macam hujah pula datang. Yang kau sambut tahun baru, hujan tak hujan, kan? Berkumpul, belum lagi dengan kalau yang konsert-konsert lah, yang menyanyi dan sebagainya, tuan-tuan. Dan percampuran yang sebegitu. Ada pula kat mana saya tengok tadi, apa dia, salji ke apa, dekat Bukit Bintang ke, tak tahu lah, tuan-tuan. Allahu Akbar.
Itu orang nak merasakan, tuan-tuan ya. Sebenarnya tahu bila beralih hari bulan dan sebagainya, kalau kita tidak menjadi yang lebih baik, ya, maka tak ada apalah. Sama je macam tahun yang lalu. Ya, manusia ni rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan amal. Dua tu selalu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman mesti amal. Ya, orang beriman tak beramal fasik. Ya, orang ada iman, dia mengaku beriman tak beramal fasik. Apalagi dia meninggalkan perkara yang fardu. Dan watawasau bil haq watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang saling menasihati, saling nasihat mewasiatkan tentang kebenaran dan juga kesabaran. Hidup ni nak beramal dalam hidup ni mesti sabar, mesti betul dan mesti sabar. Itu maksud dia. Nak beriman kalau tak sabar, nak datang kuliah pun malas tuan-tuan. Nak hari ni dah berjalan sana kemari kan tuan-tuan, jadi malas. Baik, tersambung. Dan dalam kitab dalam kitab Al-Madkhal disebutkan fakana yajibu an nadhdadu yawm itsnain tsani ashra fi rabi'il awwal min al-ibadati wal khairi syukran syukran lil maula ala ma aulana min hadhihi an-ni'am al-'azimah wa a'zamuha miladul mustafa. Okey, itu maksud dia. Maka adalah wajib untuk kita mempertingkatkan ibadat-ibadat kita dan kebaikan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal sebagai tanda syukur kepada Allah di atas kurniaan nikmatnya yang besar kepada kita. Dan sebesar-besar nikmat itu adalah kelahiran Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut ya untuk kita apa dia tuan-tuan, bila sampai bulan Rabiul Awal ya, bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadat. Dia tak ada ibadat khusus. Dia tak ada ibadat khusus. Buatlah amal ibadat apa. Kalau kena hari tu hari Isnin, puasalah kita. Itu saja tuan-tuan, tak ada apa. Tetapi dia ada apa dia? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan lahirnya Nabi. Itu penting. Jadi mengingat Nabi itu penting. Mengingat Nabi itu penting. Sebab tu kita disuruh selawat hari-hari tuan-tuan. Wa min ta'zimihi, dan antara cara membesarkan memuliakan Nabi SAW disebut dalam kitab Ad-Dur As-Saniyah. Wa min ta'zimihi al-farhu bi lailati wiladatihi wa qira'atul maulid. Dan di antara cara membesarkan memuliakan Nabi SAW adalah dengan bergembira pada malam kelahirannya dengan membawa kisah-kisah kelahirannya. Kalau orang tapi kalau orang Masihi, Nasrani yang sambut kelahiran Nabi Isa, padahal itu bukan ajaran sebenarnya. Kalau kita tengok kaji dengan secara mendalam dalam kitab-kitab tulisannya, ini bukan acara sebenarnya, acara keagamaan, tapi ditambah. Tapi kita tak naklah jadi macam tu. Memanglah kelahiran Nabi ini tidak ada disyariatkan, tetapi kita nak bergembira. Lalu cara orang bergembira ni macam-macam. Cara orang bergembira ni macam-macam. Yang paling mudahnya orang gembira apa tuan-tuan? Dia bagi makan kat orang. Dia bagi makan kat orang. Dan kat sini disebut apa dia? Al-farhu bi lailati wiladatihi. Bergembira dengan malam kelahirannya dan dibacakan kisah Nabi. Dibacakan kisah Nabi, duduk berhimpun, dibacakan kisah Nabi, memperingati Nabi. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah dan bergembira. Sebab dalam ayat Quran tu disebut apa? Hendaklah kamu bergembira.
Dengan kelahiran apa ayat itu tuan-tuan ya. Yang disebut mana tadi? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan kelebihan yang diberikan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan rahmatnya, maka oleh itu falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Dan itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi manusia ini disuruh bergembira dan rahmatnya yang paling besar, bifadlillah, ya. Dia sebut di sini dengan rahmatnya, birahmatihi. Dan kata Ibnu Abbas, rahmatnya itu apa? Rahmatnya itu adalah lahirnya Nabi SAW, sesuai dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat atas sekalian alam. Jadi merujuk kepada ayat yang ni tadi, ayat yang di atas itu, rahmat itu apa dah? Kelahiran Nabi SAW disuruh bergembira. Tuan-tuan, disuruh bergembira. Kalau dengan lahirnya Nabi pun kita tak boleh nak gembira, marah orang nak gembira, tapi orang sambut tahun baru kita tak rasa apa-apa, kan? Ni masalah besar. Ni masalah yang besar. Salah. Kalau kita tahun Masihi ni tak ada apa pun, tapi kita gembira sangat dapat cuti. Dan bila diberikan cuti pada Maulidul Rasul, bising pula, tak nak sambut pula, macam-macam alasan tuan-tuan. Dan kata Imam Muhammad Abdul Baqi Al-Zarqani, inna ittikhadhal walimati wal it'am at-ta'ami mustahabbun fi kulli waqtin, fa kaifa idza dhamma ila dhalika al-farhi was-sururi bi zuhuri nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha ash-shahr asy-syarif wa la yadhamu min kaunihi bid'atan kaunuhu makruhan, fakam min bid'atin mustahabbatin bal qad takunu wajibatan. Apa maknanya? Sesungguhnya mengadakan kera'ian dan memberikan makan adalah sunat pada setiap waktu. Bagi orang makan sunat. Tak kira lah, sebab keperluan manusia makan ni bukannya apa dia, waktu yang tertentu je. Betul tuan-tuan. Kalau dah orang susah pakai miskin tuan-tuan, siang malam pagi petang lapar. Kita terbalik pula lah, siang malam pagi petang kenyang tuan-tuan. Itu terbalik pula. Jadi keperluan orang nak makan ni tuan-tuan sentiasa ada. Jadi sebab tu beri orang makan ni dia tak ada waktu yang khusus. Jadi alangkah eloknya jika dikaitkan kegembiraan dan keseronokan itu tadi dengan lahirnya Nabi SAW pada bulan yang mulia ini, dan tidaklah dilazimkan dari keadaannya perkara baru yang makruh, maka berapa banyak dan bid'ah yang sunat kadang-kadang menjadi wajib. Bid'ah itu kadang-kadang menjadi wajib. Jadi wajib. Buat sekolah jadi wajib tak? Jadi wajib untuk memberikan pendidikan. Sebab hadis Nabi kan, talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu tu faridah, kewajipan. Jadi nak belajar kat mana? Takkan bawa pokok, tak sesuai. Dulu barangkali ya, hari ni tak boleh, maka wajiblah buat sekolah. Dan sekarang kita ni bagus pula tuan-tuan, ada sekolah agama. Tu jangan pula sibuk, pula marah pula. Kita ni patut yang ngajar anak ni siapa tuan-tuan? Mak bapak dia. Bila dah disediakan sekolah, disediakan guru, kita bising pula. Ni tak boleh ni. Zaman Nabi tak ada sekolah, bid'ah. Boleh? Tuan-tuan, engkau nak ajar anak engkau pun tak erti, bila buat sekolah marah pula. Ni kadang-kadang otak semangkuk ni payah kadang-kadang tuan-tuan. Minta maaf. Yang nak ajar tu siapa? Fa'abawahu. Tu dalam hadis Nabi sebut. Maka kedua ibu bapanya lah
yang akan mencorakkan anaknya tu, Yahudi ke, Nasara ke, Majusi ke. Sekarang bila dah disediakan guru, disediakan sekolah, kan, itu kewajipan, dan kita kena hantar je, kan. Kadang-kadang tak kena bayar pun. Ya Allah, kita nak ajar tak pandai. Okey, baik tuan-tuan. Jadi tu kegembiraan itu dikaitkan dengan lahirnya Nabi SAW. Tu paling besar sekali. Dalam kitab Fatawa Al-Kubra, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia menulis panjang tuan-tuan. Imam Ibn Hajar Al-Haytami tadi yang siapa sebut tadi? Imam Muhammad Abdul Baqi Al-Zarqani. Imam Al-Zarqani tadi itu wafat pada tahun 1099 Hijrah. Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Al-Zarqani Al-Misri, penutup kepada sekalian muhaddithin di Mesir. Penutup kepada sekalian muhaddithin, ahli hadis di Mesir. Dialah penutup, lepas tu tak ada dah. Dan kemudian kata siapa tadi? Itu kata Imam Al-Zarqani. Kemudian kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, panjang tuan-tuan. Dia kata apa? Saya baca yang Melayu tuan-tuan. Asal amalan menyambut maulid adalah perkara baru yang tidak diambil dari seorang pun di kalangan salafus salih, dari kurun yang ketiga. Akan tetapi ia mengandungi kebaikan dan tidak menyalahinya. Maka sesiapa yang meluaskan dirinya beramal kepada sekalian kebaikan dan menjauhi yang dilarang, ia adalah bid'ah hasanah. Jika tidak, bukanlah ianya bid'ah hasanah, dan sesungguhnya telah zahir kepada aku dalam mentahrish hadis tentangnya atas apa yang sabit daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sesungguhnya Nabi SAW telah datang ke Madinah dan mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Maka lalu Nabi bertanya kepada mereka tentang perkara tersebut. Maka mereka menjawab, ia adalah hari di mana Allah menenggelamkan padanya Fir'aun dan diselamatkan Nabi Musa. Lalu kami berpuasa pada hari ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana syukur atau tertolaknya daripada bala. Maknanya diselamatkan Bani Israel dan Nabi Musa melintas daripada Fir'aun itu, melintas Laut Merah itu pada 10 Muharram. Baik, dan diulang perkara tersebut kerana perkara itu pada setiap tahun, diulang-ulang setiap tahun 10 Muharram itu. Dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah boleh juga dengan mempelbagaikan amal ibadat seperti sujud, puasa, sedekah, baca Quran. Dan apakah nikmat yang paling besar daripada hari itu dari sekalian nikmat-nikmat lain selain daripadanya lahir Nabi ini? Nabi yang membawa rahmat. Ada tak nikmat yang paling besar selain daripada itu? Kata Imam Ibn Hajar, kalau orang Yahudi bersyukur kepada Allah dengan berpuasa pada hari Ashura, dengan sebab diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Fir'aun, dan mereka berpuasa. Lalu kepada orang Islam, apa lagi nikmat yang paling besar selain daripada lahirnya Nabi SAW? Ada tak nikmat paling besar? Tak ada. Cuma kita tidak disunatkan berpuasa pada hari itu. Umum, kebaikan ni umum. Nak buat apa pada hari itu? Dan apa lagi tuan-tuan, dan disebut, maka atas dasar inilah sewajarnya untuk memberikan tumpuan pada hari itu dengan kefahaman, yakni syukur kepada Allah. Maka ada yang membaca Al-Quran, memberikan makan, memuji-muji Nabi, berselawat, dan melakukan apa juga amal kebaikan pada hari itu. Dan ada pun yang dibuat ketika itu dengan memperdengarkan dan perkara sia-sia selain itu, maka sewajarnya dikatakan apa-apa yang ada dalamnya perkara harus, di mana kegembiraan perkara itu tidak mengapa,
kerana terikatnya dengan hari Maulid, dan apa-apa yang haram ataupun makruh maka dilarang. Ya, demikian juga apa-apa yang menyalahi khilaf yang utama. Ada tak pada hari itu orang bermaksiat tuan-tuan pada sambutan meledu Rasul? Ada? Tak ada. Orang buat apa? Orang selawat, orang berdoa, orang mendengar kisah Nabi, orang beri makan kat orang. Apa yang maksiat? Jadi bila tak ada maksiat, kat mana haram? Itu kata Imam Ibnu Hajar. Ada tak yang nak lawan Imam Ibnu Hajar? Ada orang yang nak lawan Imam Ibnu Hajar dengan fatwa, kan? Okey. Dan dalam fatwa Asy-Syar'iyyah, panjang juga disebutkan, sesungguhnya menghidupkan malam Maulid Rasul yang mulia dan malam-malam pada bulan yang mulia itu telah terbit padanya cahaya Nabi SAW hanyalah dengan tujuan mengingati Allah dan bersyukur kepadanya, karena telah memberikan nikmat atas umat ini dengan lahirnya sebaik-baik makhluk atas alam. Ya Allah, bersyukur dengan lahirnya sebaik-baik makhluk, dan makhluk tu pula memberikan petunjuk dan hidayah pada kita, membawa petunjuk dan hidayah pada kita. Lalu bagaimana kita tidak bersyukur? Tak nak bersyukur. Teruk punya orang, kan? Tidaklah akan dapat kelebihan padanya melainkan menyambut dengan adab dan khusyuk, menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan dan bid'ah yang mungkar. Dan termasuk dalam tanda syukur atas cintanya adalah dengan membantu orang yang memerlukan, dengan meringankan kesempitan dan menyambungkan silaturrahim, dan menghidupkannya dengan cara sebegini walaupun tidak ada pada zaman Nabi dan tidak pula pada masa salafus salih, akan tetapi sesungguhnya tidak mengapa dan dia adalah sunnah yang baik. Bagaimana yang disebut dalam Fatwa Asy-Syar'iyyah. Tuan-tuan, apa lagi? Tak ada perkara yang haram, jadi tak adalah benda tu haram. Selama mana tak ada perkara haram, dan bendanya pula dan perkara banyak yang dilakukan perkara sunat. Wala iqramu li hadhihi maulidil karim sallallahu alaihi wasallam fa innahu yahiqqu lana an nadhhara ma'alim al-mafar wal intihaj wal ibtihaj bi hadhihi dhikra al-habibah li qulubina qul amin wa dhalika bil ihtifali biha min waqtiha. Apa yang disebut dalam kitab ini, dan memuliakan kelahiran Nabi SAW yang mulia itu, maka sesungguhnya menjadi hak tanggungjawab kita untuk menzahirkan tanda-tanda kegembiraan dan kesukaan dengan ingatan yang disukai ini dalam hati kita pada tiap-tiap tahun, dengan cara menyambutnya ketika sampai waktu. Cara mana nak memuliakan Nabi? Cara mana kita nak memuliakan Nabi, tuan-tuan? Kalau kita nak salawat pun tak nak. Kalau kita nak mengeluarkan belanja untuk menyambut kelahiran Nabi pun tak nak. Malah kita marah pula orang yang sambut. Kita tuduh dia dengan macam-macam. Hanya sebab apa? Orang marah. Kita tak ada lain, tuan-tuan. Nak sambut Maulid Rasul sebab apa, tuan-tuan? Kita gembira dengan lahirnya Nabi, bersyukur pada Allah. Apa yang salah? Itulah cara nak menunjukkan kesyukuran, kegembiraan. Kena tunjuk, tuan-tuan. Ini syiar, tuan-tuan. Syiar. Kalau kita tak nak tunjukkan syiar Islam, siapa lagi nak tunjuk? Tuan-tuan, kalau tak ada orang nak sambut Maulid Rasul, siapa nak sambut? Kalau tak ada orang nak berselawat, siapa nak selawat? Jadi orang maklum. Kalau kita berselawat, tuan-tuan, pusing keliling ke, tak kira lah pusing ke mana tu. Ni apa masalah? Aku bukan menyanyi, kan? Bukan bawa band apa dia, buat menyanyi yang apa dia. Aku nak berselawat. Nampak, tuan-tuan, aku nak berselawat. Nak menzahirkan rasa gembira kepada Allah, aku berselawat. Bagi semua orang dengar selawat Nabi, bagi orang rasa. Sebab hari ini, tuan-tuan, sebab itu pentingnya perayaan-perayaan ini, tuan-tuan. Nak mengingatkan manusia, sebab manusia hari ini lalai.
Kalau dalam bab sambut tahun baru, ya, kemain lagi tuan-tuan, ya, hujan pun tunggu, duduk depan jam, padahal kat rumah dia jam tu ada je, boleh je dia tengok. Nak tunggu, nak duduk beramai-ramai, nak kira orang sambut merdeka, tuan-tuan, ya, berbaris sebelum subuh dah sampai, tuan-tuan. Ya Allah, bukan dia yang berbaris, dia nak tengok orang berbaris. Kalau dia yang berbaris tu memanglah sebelum subuh dah kena ada. Ini dia nak tengok orang berbaris, dah tunggu. Sebab apa dia sambut, tuan-tuan? Hari merdeka dia gembira. Sebab dia gembira dengan kemerdekaan negara yang Allah Ta'ala kurniakan. Tengok, sebab dia gembira. Betul? Tak ada orang sedih. Tuan-tuan tengok orang yang tengok perarakan, semuanya gembira. Sebab apa? Dia gembira dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan dia gembira, apatah lagi dengan lahirnya orang yang membawa petunjuk kepada sekalian alam. Tu salahnya kita. Jadi kita sebagai orang, ya, kita ada anak cucu, ada saudara mara, bagi tahu. Kalau kau sibuk nak berbaris hari kemerdekaan ni, kau sambut hari lahirnya Nabi ini, lebih besar daripada itu. Sebab dia dituntut. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi apa? Falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira. Ya, kata Ibnu Abbas, ni benda yang nak kita gembira, tuan-tuan. Bukan semata-mata hari raya, kan? Yang kadang-kadang raya pun satu pasal pula, puasa tidak, raya lebih, kan, tuan-tuan? Puasa malah tarawih lagi lah. Bab raya nombor 1, kan? Masjid tak buka, dia dah sampai dah, tuan-tuan. Ya Allah, Ustaz, kalau tak sembahyang raya, kalau tak sembahyang hari raya, Ustaz, macam apa dia? Kalau tak sembahyang hari raya ni, kira raya tak sempurna lah, Ustaz. Dia pula nasihatkan kita, yang kau tu puasa pun tidak sibuk ke raya. Dia kalau tak sembahyang raya tu kira macam tak sah lah raya. Macam tak ada erti sebab tak sembahyang raya. Puasa pun celap-celup, kejap ya, kejap tidak, tuan-tuan. Sebenarnya raya untuk orang yang puasa, untuk orang yang puasa. Untuk orang yang tak puasa, kita jumpa kawan kita tak pernah puasa, mat, kau tak payah raya lah, mat, bagi tahu. Lain lah orang perempuan, dia ada cuti, kan, tuan-tuan. Tu nak bagi tahu, tuan-tuan, nak suruh bergembira. Dan Allah Ta'ala tak tentukan, Nabi pun tak tentukan, terpulanglah pada kita. Yang penting kita gembira dengan lahirnya Nabi. Kalau hari merdeka kita gembira, tahun baru gembira, minta maaf lah, tuan-tuan. Minta maaf, jangan marah, tuan-tuan. Hari Taipusam tu bukan kita punya, kita pun gembira juga. Sebab apa? Dapat cuti. Tak percaya, tuan-tuan tengok orang bulan 1. Itu orang lain punya. Kita pun tumpang gembira. Cuti, Ustaz, siapa tak seronok? Siap boleh balik kampung pula, kan? Siap dah kira, Taipusam hari Khamis, boleh ambil cuti hari Jumaat, nanti terus Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, amboi. Betul, yang sambut Taipusam pun tak sibuk, kita yang tak sambut ni pula sibuk. Gembira, tuan-tuan. Kalau yang tu kita boleh gembira, padahal bukan raya kita. Padahal yang ni yang patut gembira, tak nak gembira pula. Nah, tuan-tuan, tu tempelak, tuan-tuan, ya. Baik. Dan itu, dan dalam kitab Al-Ma'idah Al-Fikri Al-Islam disebut, innal ihtifala bi dhikril maulidin nabi syarif asbaha wajiban asasiyan limuwajihati mastajadda minal ihtifalati dharrati fi hadhihi al-ayyam. Sesungguhnya menyambut peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia menjadi wajib yang asas sebagai menghadapi dengan apa yang dibuat-buat daripada perayaan-perayaan yang memudaratkan pada hari ini. Sampai dia kata apa? Banyak lagi perayaan-perayaan yang memudaratkan yang kamu sambut, tapi kamu tak sambut Maulidur Rasul. Perayaan-perayaan yang memudaratkan, yang tidak ada apa pun di sisi agama, tapi kamu sambut, kan? Hari jadi kita tak penting, tuan-tuan. Dia tak perasan.
ya, makin orang sambut hari jadi ni tuan-tuan, dia tak perasan apa dah tuan-tuan. Berapa lagi baki umur? Kalau hari ni seronok sangat kan, sambut hari jadi yang ke-60. Oh, cantik ustaz. 1 hari bulan 1. Saya lahir 1 hari bulan 1. Memang confirm cuti. Oh, bukan dia bagi cuti lain, tapi kebetulan sama kan. Tengok ustaz, saya punya hari jadi memang cuti tiap-tiap tahun. Gembira tuan-tuan. Hari jadi dia yang ke-70. 70 batang lilin dia tiup. Tuan-tuan, dia tahu tak umur dia ada berapa baki lagi? Kalau dia tahu umur dia ada berapa baki lagi, Allah, tinggal 3 hari. Dia tak buat potong kek tuan-tuan, buat tahlil terus. Sebab tu kita jangan suka sangat sambut hari jadi ni tuan-tuan. Jangan suka sangat sambut hari jadi ni. Jangan gembira sangatlah. Kita tak tahu berapa baki umur kita tu. Lebih baik bila hari jadi kita kan, kita baca doa selamat, mudah-mudahan panjang umur, aku diberkati jadi orang baik. Ini 70 batang lilin tiup. Lilin padam, yang tiup pun padam. Assalamualaikum. Jangan tuan-tuan. Mana datang tradisi tiup-tiup lilin? Tak ada. Orang kita sebenarnya daripada dulu dia tak sambut hari jadi ni tuan-tuan. Orang kita ni tak sambut hari jadi. Hari jadi itu tak penting, tapi hari jadi, hari lahir Nabi itu penting. Kita sambut hari jadi macam mana pun, kalau tak Nabi datang bawa hidayah, petunjuk, dapat tak Islam? Tak dapat. Kan? Nabi yang kita ni tengok daripada kecil dah dia ajar. Tak salah, saya bukan marah tuan-tuan orang nak sambut. Tapi kalau kita sambut hari jadi kita yang tak berapa penting tu, kan? Ini yang penting ni kita tak sambut, ini masalah kan? Kalau hari jadi, kalau hari lahir kita sambut, siap panggil jiran pula tuan-tuan ya. Kan? Buat dekat mana tu? Yang atas apa, Menara Kuala Lumpur. Macam-macam lah orang sambut hari jadi ni tuan-tuan, kan? Dengan belanja yang bukan sedikit. Dan bila dapat jemputan ni, satu gak masalah tuan-tuan. Kenalah bawa hadiah tuan-tuan. Takkan datang kosong aja. Betul tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi Maulid Rasul, tak payah bawa apa tuan-tuan. Balik tentulah dah kenyang, makan, dapat pula nasi cantik kan. Betul tuan-tuan. Itu ya, hari jadi kita tak penting. Tapi yang kata apa, dan mudarat pula. Lagilah kalau majlis itu ada apa dia? Kan? Perkara-perkara lagha, maksiat, apalagi yang haram. Ya Rab. Kan? Kita belanja duit, keluar duit, dapat dosa. Kita nak keluar duit kita, belanja kita, dapat pahala. Jadi macam mana kita nak keluar duit, dapat pahala? Buat majlis Maulid Rasul. Kan? InsyaAllah dapat pahala. Kan? Ambil duit, bagi kat pengurusi ni duit berapa belanja Maulid Rasul tahun ni, saya tanggung semua. Ya Rab. Memang terbaik tuan-tuan. InsyaAllah dapat pahala. Tapi majlis yang kita buat tuan-tuan, bila ada dosa, belum tentu dapat pahala. Itu nak tunjukkan, kata dalam kitab ni. Okay. Kemudian kata lagi Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar lagi, walhasil annal bid'atul hasanah muttafaqun ala nadbiha wa amalul maulid wa ijtima'un nasi lahu kadzalik ayu bid'atun hasanah. Dan kesimpulannya, walhasil, baik, alhasil kesimpulannya, sesungguhnya bid'ah hasanah yang baik diittifaqkan atas sunnatnya melakukan, dan perbuatan maulid dan berkumpulnya orang ramai untuk menyambutnya, begitu juga ia adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah tu tak? Sebab tidak ada di dalamnya perkara yang haram, dan amat-amat dianjurkan nak memperingati Nabi, nak selawat, dibagi makan orang, semua perkara pahala. Confirm tak ada yang haram, insya-Allah. Baik, jadi maka itulah kata Imam Ibnu Hajar, ini adalah bid'ah yang hasanah. Bagi kita lah yang terima bid'ah tu ada hasanah, ada dalalah. Orang yang kata bid'ah tu satu je, bid'ah ni semua sesat, tak apalah nak kata macam mana tuan-tuan. Dan bagilah kuliah macam mana pun. Dan dalam Madarij Asy-Syuhud Syarh Al-Barzanji,
Kitab berzanji. Maklum tuan-tuan, kitab berzanji masyhur di kalangan orang Melayu. Kitab apa? Kitab berzanji. Padahal berzanji itu orang yang tulis nama kitab tu, bukan nama kitab tu. Ya, tapi orang kita masyhur. Kitab apa? Berzanji. Padahal berzanji itu Syekh yang tulis kitab. Hentam sajalah. Dalam kitab Maulid berzanji, kitab yang masyhur, namanya dan keberkatannya di alam Melayu inilah khususnya, kitab ini tidak perlu lagi disebut. Asal nama kitab itu, asal nama kitab ni tuan apa dah? Iqdul Jawahir. Nama asal kitab itu Iqdul Jawahir, kalungan permata. Masya Allah. Nama kitab tu kalungan permata. Orang kita panggil nama berzanji itu nama pengarangnya, Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Husain bin Abdul Karim. Satu tempat di Kurdistan. Kurdistan tu utara Iraq, sempadan dengan Turki. Nama kampung dia Barzanj. Barzinj. Barzinj. Jadi orangnya tu dipanggil Barzanji. Macam tuan-tuan lah, boleh je panggil. Apa dia? Ad-Dailami. Mana tu? Pantai Dalam. Hentam je lah tuan-tuan. Kalau nak pakai lah. Ada orang macam-macam dia letak ujung nama dia. Wallahu a'lam. Ikut lahir tempat dia. Kan? Ad-Dailami tu Syekh Ad-Dailami. Sebab kalau nak sebut Pantai Dalam, kan? Dari mana? Lahir di Kuala Lumpur. Al-Kulumpuri. Hentam je lah kalau nak letak lah. Tapi Syekh Al-Barzanji ini masyhur. Kitab ini disusun menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW, salah-salah keturunannya, masa kehidupannya, kanak-kanaknya, zaman remajanya, zaman pemudanya, hingga diangkat menjadi Rasul, dan mengesahkan sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi. Masalahnya tuan-tuan, orang kita baca kitab berzanji ini, ya Allah, dia memang baca tuan-tuan awal akhir, abtadi'ul imla'a bithmidzatil aliyah. Lagi tak ingat. Tuan-tuan, Allah berzanji kemain tuan-tuan, haram tak faham. Ini masalah. Cubalah kita buat sikit, tukar sikit. Lepas baca tu, apa makna dalam tu? Ada tuan-tuan, ada kitab yang ada dia punya makna dia. Itulah. Atirillahumma qabrahul karim. Kan, tengah-tengah tu. Saya ingatlah dulu tuan-tuan sikit-sikit. Orang yang belajar bahasa Arab, barangkali dia faham. Yang tak faham, tapi kita bila selawat, ya Allah, kan, kalau bertanding nombor 1 manjang, haram tak faham, ya Rabbi, rugi tuan-tuan. Kita baca tu, apa yang ada dalam kitab tu semua cerita Nabi, kelahiran dia, salah silahnya, semua cerita dalam tu, tapi dalam bentuk syair. Datang orang kita dilagukan dengan segala macam lagu, sikah, jiharkah, apa lagi, sabar, macam-macam lah, kan. Dia ahli je yang tahu tuan-tuan. Tapi yang penting sekali ni tuan-tuan, cuba kita buat sedikit pembaharuan. Bila dibaca kitab berzanji itu dengan maknanya, barulah memberi kesan kepada orang yang baca itu, supaya dia faham. Kan itu lebih bermakna barangkali. Tu pandangan je lah tuan-tuan. Tu pandangan ustaz ni cakap banyak pula, kan. Baik, mana tadi tuan-tuan? Apa yang ada dalam kitab Al-Barzanji tadi? Okey. Katanya sabda Nabi SAW, siapa yang menghormati hari lahirku, tentu aku memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Masya-Allah. Ada disebut dalam kitab itu, siapa yang menghormati hari lahirku, tentu aku beri dia syafaat nanti hari kiamat. Baik. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab secara bersemangat menyatakan, Sayyidina Umar Al-Khattab, syak lah tuan-tuan, menyatakan siapa yang menghormati
hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama artinya dengan menghidupkan Islam. Siapa yang menghormati hari lahir Nabi, dia telah menghidupkan Islam. Dan kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Azhar, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, jika setiap kejadian yang tidak bernyawa sekalipun bergembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua tumbuh-tumbuhan bergembira, malahan semua binatang gembira, semua malaikat gembira, semua jin bergembira. Jin Islam lah tuan-tuan, jin kafir tak sambut. Tapi kita tak tahulah macam mana cara disambut tuan-tuan. Semua disebut bergembira atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kamu menghalang kami daripada bergembira dengan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam? Ada nak azan? Ada. Okey, baik tuan-tuan. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, jika semua makhluk, apa dia? Haiwan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin gembira dengan lahirnya Nabi, apa yang menyebabkan kita tak boleh gembira dengan lahirnya Nabi? Jawab. Kalau semua makhluk gembira dengan lahirnya Nabi, kita pula yang tak gembira, padahal kita umatnya. Padahal kita umatnya. Tu pertanyaan daripada Syekh Mutawalli. Kemudian apa dia? Dan ketika menjawab persoalan Maulidul Rasul, Syekh Ali Ghummah, mufti besar Mesir, Syekh Ali Ghummah, mufti besar Mesir, dia kata apa? Kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kita cintakan Nabi. Dan bagaimana kita tidak cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan seluruh alam semesta kenal dan cinta pada Nabi? Ingatlah hadis tentang sebatang pokok kurma yang tidak bernyawa, betapa dia menyayangi dan mencintai Nabi, rindu untuk selalu dekat dengan Nabi yang mulia, malah menangis sekuat-kuatnya kerana rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, Imam Ahmad, Bukhari, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Ibnu Syaibah, At-Tabrani dan Abu Ya'la. Batang kurma itu menangis sebab nak digantikan dengan mimbar yang baru. Dia rindu sangat dengan Nabi dan dia suka. Tu batang apa tuan-tuan? Batang tamar. Kalau batang tamar tu sayang dan cinta pada Nabi sampai menangis, ada tak agak-agaknya tuan-tuan kita selawat pada Nabi sampai menangis? Memang tak lah tuan-tuan. Tak ada. Jadi kata Syekh Ali Ghummah ini, kalau batang pokok tamar tu menangis sebab cintakan Nabi, kalau kita sebagai umatnya tak cinta, kita ni apa sebenarnya? Lebih teruk daripada batang kurma tu pun tahu nak cinta pada Nabi. Yang kita ni umatnya pula tak nak sayang dan cinta pada Nabi ni. Tak adanya kita selawat sampai menangis tuan-tuan, tak ada. Kan? Hilang duit RM10 kat surau tu menangis ada. Aram sungguh, siapa curi pula duit aku? Bukan curi tuan-tuan, cicir. Aku lepas ni aku nak minum, hilang pula duit. Menangis dia 3 hari 3 malam, kenang duit RM10 dia pun tuan-tuan. Tak luar pun dekat bank ribu-ribu lagi. Kan? Tak tuan-tuan. Ini Nabi batang kurma tu boleh menangis, yang kita pula tak nak menangis sebab sayangkan Nabi. Maknanya kita lagi teruk daripada batang kurma. Baik. Kemudian dan beliau menyebut lagi dalam kitabnya Al-Bayan, lima yashghal al-azhan, apa dia? Syekh Ali Ghummah ini, mufti besar Mesir, dia menyatakan apa? Dan mengadakan sambutan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada amalan yang paling afdal dan qurbah yang paling besar. Qurbah ni apa? Perkara-perkara yang mendekatkan diri pada Allah. Kerana apa? Sesungguhnya sambutan itu adalah manifestasi, gambaran atas gembiranya dan cintanya pada Nabi SAW. Dan rasa mahabbah, rasa cinta pada Nabi ini
adalah apa dia? Adalah salah satu daripada dasar iman. Itu salah satu daripada dasar iman. Salah satu daripada dasar iman adalah cintakan pada Nabi. Sebab dia termasuk dalam bab beriman pada Nabi. Bukan beriman pada Nabi, cinta dan sayang pada Nabi. Itu penting. Kita umat Nabi Muhammad sayang tak dan cinta tak kita pada Nabi SAW. Dan sesungguhnya telah sahih, yang sesungguhnya Nabi telah bersabda, ni kata Nabi, demi jiwa aku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah sempurna iman seorang daripada kamu, sehingga akulah yang lebih dicintainya daripada ayahnya dan anaknya. Tu Nabi kata apa? Tak sempurna iman orang tu, sehingga akulah yang paling dia cinta, lebih daripada dia sayangkan anak dia dengan bapa dia. Sebab inilah yang ditunjukkan oleh sahabat. Apa dia tuan-tuan? Di mana sahabat itu sanggup berkorban untuk Nabi. Sahabat ni sanggup berkorban untuk Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, bila panah nak datang tu dia tadah dengan dada. Ya Rabb. Panah nak datang tu dia tadah dengan dada. Nak Nabi. Ada orang anak dia meninggal, syahid, tapi dia tak heran pun. Dia kata Rasulullah macam ni, Nabi macam ni, selamat tak selamat, dia tak kisah. Kaum keluarga dia, anak dia syahid, meninggal tak ada, dia kata Nabi macam mana. Nak tunjukkan apa tuan-tuan? Allah, inilah dia tuan-tuan. Ini yang Nabi kata, kalau kau tak cinta kepada aku lebih daripada, kita tak ada nak korban macam tu tuan-tuan. Dia nak korban macam tu tak ada dah. Zaman tu dah berlalu. Yang sekarang ni nak tunjuk rasa cinta pada Nabi, kita selawatlah banyak-banyak pada Nabi, buat majlis macam tu, nak menunjukkan rasa sayang pada Nabi. Bukan nak suruh berjihad, nak suruh korban duit. Itu pun surah tak minta. Faham lah, surah tak minta, surah banyak duit tak apa tuan-tuan. Kan surah tuan-tuan banyak duit kan, kan tak minta tak apa, tapi kalau orang bagi ambil tak tuan-tuan. Kecil tapak tangan tu padang aku tadahkan. Jadi tunjuk bila buat macam tu tuan-tuan, buka buka tabung tu, bagi halu siapa nak menyumbang, nak tunjukkan rasa cinta kita pada Nabi. Tak ada sampai kita nak berjihad macam Nabi, zaman tu dah berlalu. Kita nak buat maulid Rasul saja, kan? Jadi dan Nabi bersabda lagi, tidaklah sempurna iman seorang daripada kamu, sehinggalah akulah lebih dicintainya daripada anaknya, ayahnya dan manusia seluruhnya. Ada sini nak tunjukkan apa tuan-tuan? Kalau kau tak sayangkan aku, maka tidak sempurna iman kau. Dan Syekh Ali Rumah ni tambah lagi, ni tahid tuan-tuan, dia tambah lagi apa? Dan sejumlah para ulama dan fuqaha telah menulis tentang harusnya menyambut Maulidur Rasul yang mulia dengan dalil yang sahih, tentang sunatnya pula, sunatnya perkara itu. Oleh itu orang yang berakal, mempunyai kefahaman dan pemikiran yang benar, tidak akan engkar apa yang telah dibuat oleh para salafus salih yang menyambut majlis peringatan lahirnya Nabi. Dan dalam kitab Al-Madkhal Ibnul Hajj menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan sambutan Maulidur Rasul ini, dengan mengemukakan huraian penuh manfaat yang membuat hati orang yang beriman menjadi lapang dan tenang. Perlulah diketahui bahawa beliau sendiri menulis kitab tersebut dengan tema mencela perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan yang terkeluar daripada dalil syariat. Syekh ini tulis tentang perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan yang terkeluar daripada syariat, tetapi sampai kepada bab menyambut Maulidur Rasul, dia kata apa? Inilah perkara yang paling penting sekali untuk disambut. Ini perkara lain, kalau yang ada bid'ah, kalau yang ada maksiat jangan sambut. Tapi kalau Maulidur Rasul, maklum memang tak ada benda maksiat, insya-Allah. Jadi itulah perkara yang penting tuan-tuan, untuk kita faham. Wallahu alam. Cukuplah sekadar ini tuan-tuan, nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi
وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله